Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Yang hormati Yang Berusaha Tuan Guru Besar Puan Rafiah binti Ismail, seluruh yang saya hormati timbalan pengurusi JBK Pentadbiran Cik Zulfakar bin Umar, seluruhnya seluruh guru-guru perlengkanan, seluruh barisan guru-guru, para asatizah, kemudian seluruh pelajar-pelajar, murid-murid. Alhamdulillah, semua sihat dah insya-Allah? Dah bersedia nak dengar ceramah ustaz ke? Ceramah ustaz mungkin sampai petang. Boleh stay? Jelah tu. Okey, ceramah ustaz mungkin dalam 1 jam saja, boleh Okay, sekarang dah 9 minit insya-Allah. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan Ustaz. Nama Ustaz tadi Ustaz Muhammad bin Kasim, berasal daripada Johor, Negeri Sembilan, menetap di Cembung. Sekarang bertugas di Pusat Dakwah Islamiah Paroi. Mula berkhidmat di Jabatan Agama mulai daripada tahun 2010 sehingga sekarang dah selaku penolong pegawai Islam. Baik, insya-Allah. Jadi Ustaz pada hari ini sebenarnya menggantikan Ustaz yang lain, Ustaz Syahini, tapi disebabkan dia berhalangan, jadi terpaksalah Ustaz menggantikanlah, insya-Allah. Boleh? Baik, insya-Allah. Jadi kita mulakan kita punya ceramah kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa imata au qutilan qalabkum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullahu syai'a wa sayazillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tiadalah Nabi Muhammad itu melainkan dianya seorang rasul, dan telah terdahulu daripadanya beberapa orang rasul. Maka adakah seandainya Nabi Muhammad itu wafat ataupun terbunuh, sekiranya terbunuhlah, kamu berpaling daripada ajalan yang dibawanya, wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullahu syai'a. Maka barang siapa yang berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka sudah tentu dia tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayazillahu syakirin, dan selagi Allah Taala akan membalas pahala kepada orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi daripada ayat itu menunjukkan kepada kita pertama bahawa tiadalah Nabi Muhammad itu dia hanya melainkan seorang rasul. Rasul ni ialah siapa? Ialah Nabi Muhammad. Siapa Rasul itu? Orang-orang yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu ataupun risalah Islam kepada umat dia. Dan kita bersyukur kita menjadi umat apa? Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan di akhirat besok, siapa yang dahulu masuk syurga? Umat baginda Rasulullah. Walaupun kita ni umat yang terakhir, disebut dalam hadis, walaupun kita ini umat yang terakhir sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, tetapi besok akhirat kita dulu dihisap, kita dulu dihisap. Dan kalau seandainya kita ditakdir ahli syurga, kitalah dulu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bagus. So oleh itu naklah kita banyak bersyukur kepada Allah kerana kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amat rugi sekali kalau ada orang dia tak suka jadi umat Nabi Muhammad. Dia tak minat. Itu yang kadang-kadang kita dengar, dia mempelekehkan Nabi, dia menghina Nabi, dia mencerca Nabi. Terdengar kan? Kita dengar, kadang kita tengok dalam video, dalam YouTube, dalam FB dan sebagainya. Itulah suasana yang berlaku pada akhir zaman ini. Zaman penuh dengan fitnah. Okey. Baik, kita kembali kepada Maulidul Rasul. Okey, siapa nama Nabi yang sebenarnya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi bapanya ialah Abdullah. Nama ustaz pun Muhammad juga. Nama ustaz apa? Muhammad juga. Apa maksud Muhammad? Orang yang Okey, tapi jangan hanya nama Muhammad. Kat pangkal letak nama Muhammad. Muhammad Aidil, Muhammad Tulah, Muhammad ni dan sebagainya. Tapi perangai, akhlak tak sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama kita pangkalnya itu Muhammad, maka kita kena menghayati bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh adalah pada dari diri Muhammad itu satu contoh ikutan yang sangat baik. So akhlak yang terbaik siapa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tak apa baiklah, ramai lagi yang baik kan. Jadi yang terbaik ialah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dibangkitkan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk memutuskan, menyempurnakan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Itu sebabnya kita kena ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada makan, mulai daripada minum, mulai daripada buang air, mulai daripada berdepan dengan cikgu, berdepan dengan guru, berdepan dengan orang yang lebih tua daripada kita, adab kita berkawan, adab kita berjiran, adab menuntut ilmu dan sebagainya. Semuanya kalau boleh ikut dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Gitu. Kemudian kita kena cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Macam mana kita nak cinta dengan Nabi? Cara salah satunya ialah dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya maratan sallallahu biha asyara. Barang siapa berselawat kepadaku dengan sekali selawat, maka Allah Ta'ala akan berselawat dengannya sebanyak 10 kali 10 kali selawat. Masya Allah. Kan? Kemudian macam mana kita nak cinta dengan Nabi lagi? Dengan kita mengenali siapa Nabi. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal mana nak cinta. Nak cinta kena kenal lah. Macam mana cara hidup Rasulullah SAW. Okey. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW telah pun dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul pada umur dia 40 tahun. Betul tak? Dia lahir bila? 12 Rabiul Awal
Tahun gajah. Kenapa namakan tahun gajah? Kerana pada masa itu berlakunya serangan tentera bergajah terhadap Kaabah. Namanya tentera, nama ketua tentera itu ialah Abrahah. Abrahah ni siapa? Abrahah ni dia ni ketua negara Yaman masa tersebut lah, masa tersebut. Dia ni beragama Nasrani. Dia ni kenapa dia nak serang Kaabah? Salah satu sebabnya kerana cemburu lah. Cemburu dan iri hati kepada orang-orang Arab yang mana setiap tahun mereka akan datang mengunjungi Kaabah untuk menunaikan haji dan umrah mengikut agama Nabi yang sebelumnya. Jadi maknanya orang-orang Arab jahiliah ni, walaupun mereka itu jahiliah, tapi ada di kalangan mereka itu yang mengikut agama Nabi yang sebelumnya dengan mengerjakan haji dan umrah pada setiap tahun. Dan mereka juga menyembelih kurban. Mereka juga bersa'i, kalau disebut dalam kitab. Antaranya ialah seperti kitab Sirah Ibnu Hisham. Itu juga dalam kitab Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab Nurul Yaqin pun ada. Banyak kitab berkenaan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi Abrahah ni disebabkan dia iri hati, sebab ramai orang Arab setiap tahun pergi menunaikan haji dan umrah, maka dia merancang untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi dia tak tahu Kaabah itu siapa yang jaga. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu Wa Taala. Nama saja Baitullah. Nama saja Baitullah. Apa maksud Baitullah? Baitun, apa maksud Baitun? Rumah Allah. Allah lah. Rumah Allah. Jadi Allah Ta'ala yang menjaga rumah dia. Sampai kan Abdul Muttalib pun kata, aku tak kisah, kau nak serang-serang lah. Bukan aku yang jaga Kaabah tu. Kerana Abrahah sebelum dia nak serang Kaabah ni, dia dah pergi jumpa dah Abdul Muttalib. Beritahu Abdul Muttalib, kami nak serang, kata. Abdul Muttalib kata, kau nak serang, seranglah. Bukan aku yang jaga, tu rumah Allah Ta'ala yang jaga. Maka diringkaskan cerita apa terjadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menghantar ribuan, jutaan, apa benda dia hantar? Pesawat tempur ke? Jet terbang ke? Apa yang dia hantar? Burung aja. Simple je kan? Burung aja, bukan perlu hantar jet terbang pun, bukan perlu MiG kah benda ke. F-22 Raptor ke, bukan itu perlu hantar. Hanya hantar burung saja. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillah jududus samawati wal ard. Bagi Allah itu tentera di laut dan tentera di udara dan di lautan. Kan, di bumi dan di langit. Itu semua adalah tentera Allah Ta'ala. Banyak yang kecil-kecil itu, kadang-kadang kita yang melengkehkan yang kecil-kecil. Kau belajar. Semut nampak kecil kan? Kecil kan semut? Tapi kalau ada ramai macam mana? Boleh tak kamu nak lagi? Tak boleh. Kamu pun silat-silat bulan diangkat sekali. Kalau dia dah ramai. Boleh? Nampak? Walaupun binatang tu kecil, tapi kita pun kena berhati-hati. Nyamuk kecil tak? Kecil. Tapi kalau ada ramai macam mana? Boleh tak kamu nak kita bersilat dengan dia? Tak boleh nak bersilat, dia akan bersilat dengan kamu pula. Tu yang dia denggi, dia macam-macam nyamuk kan? Macam tu. Jadi walaupun benda tu kecil je, halus dicipta Allah Ta'ala ni, tapi Namrud, ingat tak Namrud? Sebab apa dia mati? Kan digigit olehnya nyamuk. Nyamuk dia gigit, masuk dalam telinga dia. Walaupun dia mengaku dia sebagai orang hebat, dia sebagai Tuhan dan sebagainya, tapi akhirnya dia mati di tangannya nyamuk. Nyamuk pun tergelak, dia kata. Kau belagak, dia kata, action yang mengaku sebagai Tuhan, tapi bila aku dah gigit,
Tak boleh buat apa. Nampak tak? Jadi Allah SWT telah mengutuskan burung ababil. Burungnya kecil je. Kalau rajin cari dalam YouTube tu, burung ni macam burung layang-layang je, kecil je. Dan dia Allah Ta'ala mengutuskan burung ababil yang jutaan ramai dia, banyaknya, membawa 3 biji batu, 1 batu pada paruh burung dan 2 pada kaki dia. Dan batu itu dinyatakan bahawa dibawa daripada neraka. Nauzubillah min zalik lah. Kalau betul, ya betul lah. Kemudian batu itu di mana dilontarkan? Kepada tentera bergajah. Ada riwayatkan bahawa Abrahah tidak mati di situ, di tempat kejadian tadi. Dia sempat balik ke negaranya di Yaman, tetapi mati di Yaman. Tapi tentera-tentera lain disebut dalam kitab Rahimul Maktum, jumlah tenteranya sebanyak 60,000 tentera. Orang tentera lah. Dengan gajah-gajah semua sekali lah. Semua habis mati. Nampak? Gajah pun tak boleh buat apa, dia kata. Dah kuasa Allah Ta'ala. Dah Allah Ta'ala takdirkan dia mati, matilah. Nak macam mana? Gajah kata, kalau boleh aku memang tak nak pergi serang. Tapi dah sebabkan dikerah oleh Abrahah, maka akhirnya mati juga lah. Mati dalam keadaan aku tak redha, gajah kata. Okey, gajah dia faham dah. Okey, kemudian binatang-binatang ni kalau ada bala bencana, musibah nak berlaku, biasanya binatang-binatang tahu tak? Tahu tak dia? Tahu, kadang kita yang tak tahu. Contoh nak berlaku banjir besar, nak berlaku gempa bumi dan sebagainya, nak berlaku tsunami. Kebiasaan binatang-binatang ni lah yang tahu lebih dahulu. Mereka dahulu melarikan diri ke gunung ganang dan sebagainya. Tapi manusia bila nampak macam asyik nak bergambar. Nampak air surut, jom pergi tengok air surut, bergambar. Lalah tsunami datang, habis macam mana? Sempat lagi tak? Tak sempat lagi. Ada kadang-kadang ambil video live pun ada. Kan dia bergambar belakang tu tsunami. Lalah habis penggalangan kejadian air. Okey. Jadi itu semua adalah tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, dia kata, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin." Maksudnya tiadalah Nabi Muhammad itu bapa kepada salah seorang daripada kamu, tetapi merupakan ianya Rasulullah dan kesudahan segala nabi. Okey, jumlah nabi ada berapa? Okey, salah. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi 224,000. 224,000 itu jumlah nabi. Jumlah rasul ada berapa? 313. Jumlah rasul yang disebut dalam Quran ada berapa? 25. Ingat dah? So maknanya jumlah nabi ni ramai. Kita ingat tak banyak pun nabi. Tak. Banyak nabi ni sebut dalam kitab 224,000, masya-Allah. Kita pun tak dapat nak ingat nama nabi itu. Terlampau banyak sangat. Kalau setakat 1,000 pun kita pun kadang pening nak ingat. Asmaul Husna tu ada 99 nama Allah Ta'ala kan. Tu pun payah nak ingat. Nak ingat pun kena lagukan dulu. Kalau tak buat nasyid, buat lagu tak ingat. Itu baru 99 nama-nama Allah. Belum lagi Quran lagi. Quran ada berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Okey. Jadi kamu kena berazamlah satu hari nanti kamu menjadi seorang yang hafal Quran. Ustaz, ada seorang anak ustaz tu yang anak nombor 5. Dia hafal Quran, perempuan. Dia dulu sekolah kebangsaan agama sains Larubah. Sekarang dah masuk UiTM dah.
Ada seorang lagi, anak yang nombor 6, Dismahmi. Dah tingkatan 4, dah masuk 25 juz hafalan, alhamdulillah. Tapi yang anak nombor 7 tu sekolah Syam, dia tak ada tahfiz. Okey. Nombor 8 belum lagi. Nombor 8 on the way. Okey, insya-Allah. Semua anak ustaz 7. Okey. Semua berapa? 7. Okey. Ada yang dah ijazah semualah. Alhamdulillah. Jadi kita lihat kepada semula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi nak dilahirkan, apa petanda-petanda yang ada kepada ibu Nabi, iaitu Siti Aminah? Antara tandanya apa? Siti Aminah menyatakan ketika dia mengandungkan Rasulullah SAW dalam keadaan dalam keadaan ringan, dalam keadaan ringan, kan? Tapi ustaz tak tahulah macam mana orang mengandung tu berat dia macam mana, dia pikul. Tapi kalau nak rasa, tanyalah ibu kamu. Ibu-ibu, dulu ibu mengandungkan saya berapa kilo kat? Kau nak rasa kau biasanya? Kata. Borek tak borek kan? Lepas tu boleh letak-letak. Kau boleh letak-letak. Senang. Koneklah, letaklah sebelah lu. Kan ibu nak pergi kerja kan, pakailah balik. Kan? Boleh ke macam tu? Tak boleh. Itu sebabnya kena sayang kepada ibu kita dan juga ayah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang lelaki tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, dengan siapakah orang yang pertama aku kena buat baik?" Apa jawapan Nabi? Allah. Ibuku. Kemudian siapa lagi yang aku perlu buat baik? Ibuku. Kali kedua. Kemudian siapa lagi? Ibuku. Kali ketiga. Yang keempat, baru ayah. Baru ayah. Tapi jangan balik nanti, jangan mempelekakan ayah pula. Ayah tetap juga kena hormat. Tak ada ayah, macam mana ada kamu? Mesti ada ayah, mesti ada ibu. Macam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam pernah bersabda, ayu amalun afdal? Mana amalan paling baik? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Sembahyang pada waktunya. Itu amalan paling baik. Sembahyang pada waktu dia. Pagi tadi siapa yang tak sembahyang subuh? Angkat tangan. Ramai. Tak sembahyang subuh. Mengaku aja, mengakuilah ustaz. Jatuh tangan. Tak sembahyang subuh, nampak ramai tak sembahyang subuh. Bangun lambat. Jatuh tangan, jatuh tangan. Okey. Nanti ustaz nanti bagi kaunseling. Kenapa ramai tak sembahyang subuh pagi ni? Okey. Walaupun kamu belum akil balik, tahu tak akil balik? Apa itu akil balik? Jururawat, berjerawat. Okey, ini fatwa baru kan? Akil balik itu yang telah bermimpi, lelaki yang perempuan telah kedatangan darah haid. Betul tak? Itu tanda-tanda ya akil balik. Okey. Bila lah akil balik betul, senang. Mudah faham. Solat wajib. Jadi nak train, nak latih mulai daripada sekarang. Kadang-kadang ayah tak semayang, macam mana aku nak semayang ustaz? Itu masalah ayah lah. Ibu tak semayang, aku tak semayang ustaz. Itu masalah ibu lah. Kan? Mungkin ibu uzur dan sebagainya tak sihat. Tapi yang ayah ni macam mana? Kan? Itu urusan kamulah. Ayah bagilah nasihat dan sebagainya insya-Allah. Baik, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika dikandungkan oleh ibunya, dia dalam keadaan ringan. Kemudian Nabi dilahirkan dalam keadaan
telah berkhatan. Telah apa? Berkhatan. Berkhatan tu benda bersunan. Telah berkhatan. Jadi Nabi dalam keadaan sedang berkhatan. Kemudian Nabi ketika dilahirkan dalam keadaan dia meniarap, mendongak mata dia, kepala mendongak ke langit. Okey. Itu antara tanda kenabian lah. Sebenarnya tanda kenabian ni banyak. Kan? Ulama telah mengistilahkan perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi sebelum dilantik sebagai Nabi dan Rasul, itu namanya irhas. Namanya irhas. Alif, Ra, Ha, Sad. Irhas. Irhas ni tanda luar biasa yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah lantik Nabi, kan, benda luar biasa, itu namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Mukjizat banyak. Kan, ada satu buku Ustaz beli tu, tebal ni. Ada 1000 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, mukjizat yang terbesar apa dia? Bulan terbelah? Bukan. Mukjizat terbesar ialah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang kamu baca tadi. Surah Yasin antaranya. Itulah mukjizat yang terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum dilantik jadi Nabi dan Rasul namanya irhas. Okey. Antara tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ketika Nabi dilahirkan, terkeluarlah satu pancaran cahaya. Ketika Nabi dilahirkan, maka Siti Aminah nampak cahaya tadi, nampaklah istana-istana, istana-istana kerajaan Rom, Parsi dan sebagainya. Itu antara tandanya lah. Baik. Kemudian siapakah nama ibu susu Rasulullah SAW? Halimatul Sa'diyah. Ada dua tu. Suhaibah satu seorang dan satu lagi Halimatul. Ustaz nak cerita tentang Halimatul Sa'diyah. Disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Satu hari belajar, kan, Halimatul Sa'diyah dia bersama dengan perempuan-perempuan daripada Bani Sa'ad. Mereka merancang untuk mendapatkan anak susuan. Jadi mereka merancang untuk pergi menuju ke Mekah untuk mencari anak-anak susuan yang boleh mereka susukan. Dan kalau boleh, mereka nak dapatkan anak orang-orang kaya. Kenapa nak dapatkan anak orang kaya untuk jadikan susuan? Sudah tentu imbuhan dia besar lah. Imbuhan dia besar. Allowance dia besar lah, tu upah dia besar. Jadi masa tu pula di perkampungan Bani Sa'ad masa tu keadaan kemarau. Kemarau, tanaman tidak menjadi. Kemudian orang kata kambing-kambing pun tidak ada susu pada puting susu mereka. Kemudian kedai-kedai pun kurus dan sebagainya. Jadi mereka dalam keadaan hidup dalam keadaan macam terdesak. Jadi mereka perlu mencari anak-anak susuan untuk mendapatkan upah. Kemudian Halimatul Sa'diyah juga, dia juga ada anak susuan yang lain. Dia bukan Nabi saja yang disusukan, tapi ada lagi anak susuan yang lain yang dia terpaksa bagi susu. Ketika dalam perjalanan mereka menuju ke Mekah untuk mencari anak susuan, disebabkan oleh masalah kekeringan susu, jadi anak-anak susuan mereka itu ada yang menangis, kan, kueh, menangis kan. Sebab apa? Tak cukup susu. Makanan tak cukup. Jadi mereka semua dalam keadaan gelisah macam tu. Macam mana ni? Untung-untung nak pergi Mekah ni adalah. Maka mereka semua bergerak ke Mekah. Sampai di Mekah, maka di Mekah pun dia ada macam ada satu tempat tu, dia dah siap. Okey, dah siap. Masing-masing di kalangan Mekah ni cari mana-mana ibu susu yang nak menyusukan anak mereka. Dan kebanyakannya mencari anak-anak susuan, anak orang-orang kaya. Bila mereka nampak Rasulullah SAW ni, dia tengok, dia rupanya Nabi ni anak yatim. Nabi anak yatim. Anak orang susah. Jadi mereka tak jadi ambil. Begitu juga Halimatul Sa'diyah. Dia pun boleh tengok anak yatim. Ya Allah, macam mana ni?
Aku pun miskin kan. Aku pun susah nak jaga anak yatim pula. Macam mana? Jadi sampailah diringkaskan cerita, bila masing-masing semua dah dapat anak susuan, tinggallah Halimatus Sa'diyah ni dah terpuntang-panting. Masih lagi mencari anak susuan, tak dapat juga. Ketika mereka nak balik, kan, maka Halimatus Sa'diyah kata, baik juga daripada aku balik tangan kosong, baik juga aku ambil lah budak itu, dia tu, iaitulah Muhammad tadi. Daripada aku balik tangan kosong, balik ke perkampungan aku, tak ada siapa yang nak aku susukan, alangkah baik kalau aku ambil. Maka suami Halimatus Sa'diyah masa tu pun ada juga. Dia kata, kalau macam tu awak ambil lah, mungkin ada keberkatan pada dia, dia kata. Maka lalu Halimatus Sa'diyah pusing balik, pergi ambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata pada ibu dia, minta persetujuan bahawa dia akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah 2 tahun penuh. Macam tu. Bila Nabi diambil saja dan dibawa balik dan dibagi susu ke Halimatus Sa'diyah tadi, dia punya putih susu dia, tiba-tiba tuan-tuan, yang sebelum ni Halimatus Sa'diyah ni memang tak ada susu, kan, dia punya putih susu tadi rupa-rupanya penuh susu. Kemudian Nabi pun menyusu dengan sampai kenyang. Kemudian anak susuan yang lain juga, saudara susuan lain pun menyusu juga, pun sampai kenyang. Maka Halimatus Sa'diyah, dia kata, nampaknya ada keberkatan lah pada anak ni, dia kata. Kalau sebelum ni aku tak ada susu, tiba-tiba ada susu. Kemudian kambing-kambingnya pun ada susu juga. Kedai dia pula dah kembali tumbuh, kan, baik pada tubuh badan dia. Dan bila sampai ke perkampungan Bani Sa'ad, begitu juga. Tanaman-tanaman yang sebelum tak menjadi telah kembali menjadi, telah subur semua. Terutama sekali yang di bawah Halimatus Sa'diyah punya tanaman-tanaman. Kemudian binatang-binatang ternakannya semua menjadi. Alhamdulillah. Jadi hasil keberkatan yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Walaupun Nabi itu seorang yang anak yang yatim, tapi dia ada keberkatan kat situ. Itu sebabnya kita jangan memperlekehkan anak yang yatim. Sebab kadang-kadang kita nampak ada keberkatan pada dia. Kat situ kadang-kadang rezeki kita. Cuma jangan menyalahgunakan harta anak yatim. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Ada yatim insya-Allah. Baik. Jadi kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada satu hari itu, pelajar, kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua lembaga. Tahu tak lembaga? Bukan lembaga tu yang ada lembaga PIBG lah, lembaga macam-macam lembaga kan. Ada lembaga. Lembaga betul lah, bercahaya, iaitulah malaikat. Saudara susuan dia tiba-tiba berlari, berjumpa dengan Halimatus Sa'diyah. Wahai ibu, dia kata, saya nampak ada satu lembaga menangkap Muhammad, dia kata. Menangkap Muhammad. Jadi mereka pun kejar-kejar lah. Rupa-rupanya Nabi Muhammad SAW telah pun selesai bersama dengan malaikat tadi. Maka mereka tanya dengan malaikat, Ya Muhammad, apa yang berlaku? Aku tiba-tiba didatangi oleh dua malaikat yang membelah dadaku, dan mengeluarkan hati aku, dan dikeluarkan segala sifat-sifat yang tidak elok. Yang masa tu aku tak tahu pun benda. Nabi masa tu masih kecil, tak tahu benda pun. Tapi dikeluarkan macam satu kumpulan yang tidak elok, yang hitam dalam hati aku. Kemudian dimasukkan seolah seperti cahaya, seperti haji, dimasukkan dalam diri aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas dari peristiwa tadi, Halimatus Sa'diyah pun rasa ragu-ragu pula. Dia pula rasa ragu-ragu. Jadi kemungkinan budak ini akan ditimpa oleh musibah yang besar. Bila dia cerita berkenaan dengan malaikat tadi, maka dia pun berbincang dengan suaminya untuk memulangkan semula Rasulullah SAW kepada ibu dia, iaitulah Siti Aminah. Bila sampai ke Mekah nak dipulangkan semula,
Maka Siti Aminah pun tanya kepada Halimatus Sa'diyah, "Wahai Halimatus Sa'diyah, kenapa kau nak pulangkan anak semula?" Saya macam ni, dia kata, dia ceritalah tentang apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aminah kata, "Kamu janganlah ragu-ragu. Sebenarnya ada kelebihan pada budak ini yang tidak ada lain kelebihan orang lain. Ketika aku mengandungkan dia dekat keadaan ringan, ketika aku melahirkan dia begini-begini dan sebagainya. Kamu bawalah balik semula. Tak usahlah kau nak takut-takut, peliharalah sampailah 2 tahun penuh." Sehinggalah Nabi Rasulullah SAW kemudian dibawa balik dan dipelihara selama 2 tahun penuh oleh Halimatus Sa'diyah. Macam itulah. Itu sedikit antara kisah Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Macam tu. Kemudian ada lagi Ustaz nak cerita. Kenal tak datuk Nabi Muhammad SAW? Siapa datuknya? Abdul Muttalib. Okey. Abdul Muttalib ni siapa? Memang datuk Nabi. Dia ni antara orang ternama lah. Ternama pada masa itu di Arab masa itu. Dan Abdul Muttalib ini kalau sebut dalam kitab, dia ada mempunyai 9 orang anak lelaki. Dia ada 9 orang anak lelaki. Ketika dia satu hari bernazar, kan, dia kata, kalau seandainya aku dikurniakan seorang lagi anak lelaki, maka aku akan korbankan ke Kaabah. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya aku mendapat seorang lagi anak lelaki, aku akan korbankan ke Kaabah. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendapat seorang lagi anak lelaki namanya Abdullah, iaitulah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan oleh dia telah bernazar ke Kaabah masa itu, maka dia kata, aku akan tunaikan, aku bernazar untuk mengorbankan Abdullah. Tetapi tindakan dan cadangan tadi dibantah oleh kekawannya. Ya Abdul Muttalib, kenapa kena korbankan? Dia kata, tak adakah cara lain boleh kau tebus Abdullah ini? Kemudian yang abang-abang Abdullah pun begitu juga. Kata pada ayahnya, dia kata, "Ayah, kenapa nak korbankan adik kita Abdullah? Tak adakah cara lain yang boleh kita tebus?" Dia kata. Maka Abdullah kata, "Aku pun tak tahu macam mana nak tebus." Maka timbullah satu cadangan. Dia kata, "Wahai Abdullah, cubalah kita pergi cari ada seorang dukun wanita. Dukun wanita lah, pawang wanita yang terdapat di Madinah. Kita pergi jumpa dia, tanya dengan pandangan dia macam mana." Jadi mereka pun pergilah. Sampai di Madinah, rupa-rupanya dukun wanita tadi telah pun pergi ke Khaybar. Nama satu tempatnya Khaybar. Kemudian mereka pergi menuju ke Khaybar. Sampai di Khaybar, maka bertemulah dengan dukun tadi. Itu masa tersebutlah. Kalau zaman sekarang ni, kalau dukun, boleh dengar perkataan dukun ni kan, faham je lah. Baik. Jadi bila sampai situ, mereka pun tanyalah kepada dia pendapat dia macam mana. Maka kata dukun wanita tu, kata, "Bagaimana kalau di tempat kamu," dia kata, "kalau kamu nak menebus sesuatu dengan bayaran diat untuk seorang yang mati terbunuh, berapa ekor unta yang kamu akan tebus?" Dia kata, "Kamu tebus dengan berapa unta?" Maka kata, "Kalau seandainya ada orang terbunuh, kita tebus dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta." Okey. Maka dukun wanita tu cadangkan macam tu. Kamu balik ke sana, balik semula ke Mekah, kamu buatlah undian. Kalau seandainya diundi tadi naik nama Abdullah, maka kamu nak kena bayar dengan 10 ekor unta. Kemudian kalau seandainya buat lagi undian, naik lagi nama Abdullah, kamu kena bayar lagi 10 ekor unta dan sebagainya. Maka Abdullah pun balik, pergilah berjumpa dengan penjaga Kaabah. Dan berbincang dengan penjaga Kaabah, maka akan dibuat undian. Mana ada macam dadu lah. Kalau saya Arab dia dadu. Ditulis kat dadu pertama tu nama unta. Pada dadu kedua tu adalah nama Abdullah. Kalau seandainya dicabut buat undian, naik nama Abdullah, maka akan perlu tebus dengan 10 ekor unta.
Macam itulah. Maka dia buat undian. Undian pertama, naik nama siapa? Unta Abdullah. Okay. Undian pertama naik nama Abdullah. Okey, buat undian kedua, naik nama siapa lagi? Abdullah lagi. Maka kena tebus dengan dah 20 ekor unta. Buat cabutan yang ketiga, naik siapa lagi? Nama Abdullah. Tebus lagi dengan 10 ekor unta. Mana 30 ekor unta. Buat lagi undian, naik nama siapa? Abdullah. Sampailah 10 kali buat undian, masih lagi naik nama Abdullah. Maka terpaksa ditebus dengan berapa ekor unta? 100 ekor unta perlu ditebus. 100 ekor unta perlu ditebus. Okey, kemudian buat undian lagi yang ke-11. Naik siapa? Unta. Unta naik unta. Okey. Maka Abdul Muttalib kata, aku tak puas hati. Aku kena buat cabutan lagi kali yang ke-3 dan ke-4. Mana yang ke-12 hingga 13. Baru aku puas hatilah, dia kata. Maka dibuat lagi cabutan kali ke-12. Naik siapa lagi? Unta. Buat lagi yang ke-13. Naik siapa lagi? Unta. Akhirnya maka ditebuslah Abdullah tadi dengan 100 ekor unta. Satu unta dah berapa harga? Kan? Kalau 100 unta pula. 100 unta dah berapa? Banyak tak perlu ditebus? Banyak. Tapi Abdul Muttalib ni dia seorang yang kaya. Itulah. Dia kelebihan dia orang kaya. Dia orang-orang Arab Quraisy ni, kalau seandainya mereka nak memutuskan satu masalah, kalau tak ada Abdul Muttalib ni macam tak selesai masalah. Mereka mesti memutuskan sesuatu, jumpa dengan Abdul Muttalib, baru selesai masalah tadi. Masya Allah. Itu kelebihan yang ada kepada Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, dia mempunyai akhlak yang terpuji. Salah satu daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah Al-Amin. Gelaran dia apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah. Ingat tak kisah ketika Kaabah runtuh? Ingat tak? Okey, ketika Kaabah runtuh, maka batu Hajar Aswad tu telah berpindah daripada tempat dia. Kemudian dibina semula Kaabah. Bila Kaabah dibina semula, kemudian orang-orang Arab Quraisy ni mereka bertelingkah berbalah siapa yang nak letakkan batu Hajar Aswad pada tempat dia. Sampaikan tahap nak membunuh. Biasalah Arab ni, kalau boleh tahap nak membunuh. Itu sebab orang Arab ni banyak peperangan. Dan Nabi Muhammad SAW juga banyak peperangan yang ikut oleh Rasulullah SAW. Betul tak? Antara peperangan Nabi ikut peperangan apa? Peperangan Badar. Siapa yang menang? Islam. Kemudian peperangan apa lagi? Uhud. Kalah ke menang Islam? Berapa umat Islam yang terbunuh? 313. Dalam peperangan Badar, tentera kafir terbunuh 313. Dalam peperangan Uhud, tentera Islam terbunuh 313 juga. Boleh ingat? Boleh? Apa lagi peperangan lain? Peperangan Pondok. Peperangan Khandaq, peperangan Parit. Apa lagi? Peperangan Tabuk. Apa lagi? Peperangan Khaybar. Peperangan banyak lagi. Peperangan lain yang diikuti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mana orang Arab ni memang suka perang. Dia memang suka perang. Pantang sikit perang. Macam tu kan? Macam labu dengan labi lah. Ingat tak cerita labu labi tu? Sikit dia kan bergaduh. Sikit dia bergaduh. Kan? Labi kata, kau ni memang suka potong lain lah. Dia kata, labu dia kata, asal aku mimpi yang kau ada. Asal aku mimpi yang kau ada. Dia kata. Ingat tak kisah labu labi tu? Nampak? Itu kisah labu labi. Baik. Jadi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan telah terpilih, ditakdirkan terpilih untuk mengadili perbalahan yang berlaku di kalangan pimpin Quraisy. Siapa yang nak letakkan Hajar Aswad di tempat dia? Jadi mereka kata siapa yang masuk dulu di pintu Kaabah di kawasan itu, di haram ini, itulah orang yang kita akan pilih. Maka ditakdirkan Allah Taala yang terpilih ialah baginda Rasulullah SAW. Dia Nabi yang masuk dulu. Maka mereka kata itu dia Muhammad. Dia orang yang terpuji, dia yang bagus, dia seorang yang amanah. So kita lantik dia sebagai ketua. Nabi pula, ya seorang Nabi ni mestilah seorang yang cerdik. Betul tak? Apa sifat yang ada pada Nabi, yang wajib ada pada Nabi dan Rasul? Ada 4. Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Fatonah, apa makna fatonah? Cerdik. Apa makna fatonah? Nabi kena cerdik. Jadi Nabi dalam menyelesaikan masalah tadi, maka Nabi kata senang ini. Dia kata pergi ambil kain. Maka pergi ambil satu kain yang agak besar, sebidang kain. Okey, masing-masing di kalangan ketua-ketua kabilah pegang pada ujung kain. Mereka pun peganglah, patuhlah kata-kata Nabi. Nabi Muhammad SAW ni sebelum dilantiknya di Nabi dan Rasul, semua orang sayang dia. Abu Lahab, Abu Jahal semua sayang kepada Rasulullah SAW. Bila Nabi dah lantik Nabi, mereka pun bantah, mereka pun bangkang, mereka ada yang nak bunuh Rasulullah SAW. Nabi kata, okey, ambil kain. Kemudian Nabi mengangkat Hajar Aswad tadi, letakkan kain. Kemudian mereka angkat sama-sama, bawa ke dinding Kaabah. Sampai di dinding Kaabah, maka Nabi ambil Hajar Aswad tadi, maka diletakkan pada tempat dia. Semua orang Arab masa itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka terselamat daripada bergaduh, selamat daripada perang. Itu maknanya pemimpin kena adil, kena cerdik, kena fatanah, kena berpandangan jauh, tak boleh berpandangan singkat. Kalau pemimpin pandang singkat macam mana? Apalagi kalau contoh ketua negara nak menjaga satu negara, kalau tak cerdik macam mana? Bergaduh tak? Bergaduh. Ketua kampung nak jaga ramai orang bawah dia, kalau tak cerdik macam mana? Orang bergaduh, ketua kampung bergaduh, tak selesai masalah. Hakim, contoh di mahkamah kan, Hakim mesti cerdik. Kalau hakim tak cerdik macam mana? Orang akan bergaduh. Dia kata, oh tak adil dia tu. Hakim berat sebelah. Nampak? Jadi antara pimpin cirinya ialah bukan saja cerdik, pandai, kan, tahu hukum hakam dan sebagainya. Kalau lagi baik, lagi bagus. Kemudian seorang yang adil, fatanah, bijaksana dan sebagainya. Boleh? Boleh belajar? Okey. Jadi semua orang Arab masa itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebijaksanaan yang ada pada Nabi. Gitu. Kemudian dalam peristiwa Nabi pergi berniaga di negeri Syam, kan? Bila Nabi pergi berniaga ke negeri Syam, di situ ada tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya awan. Ingat kan? Awan memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai di Syam ada seorang rahib namanya Rahib Buhairah. Okey, Rahib Buhairah ni dia pakar berkenaan dengan kitab-kitab agama samawi, agama-agama yang sebelum daripadanya. Nama Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah disebut dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya, semua dah sebut dah akan lahirnya seorang Nabi. Cuma dia tak sebut Nabi itu daripada keturunan mana. Orang Yahudi mengharapkan Nabi itu daripada keturunan mereka. Tetapi yang lahir Nabi itu daripada keturunan orang Arab. Daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di Syam, Rahib Buhairah sentiasa memerhatikan. Jadi ada satu pokok itu, kan, dia kata disebut dalam kitab yang sebelumnya, tidak akan ada yang duduk bawah pokok itu melainkan menjadinya seorang Nabi.
Maka ditakdirkan Nabi Muhammad SAW duduk kat situ bawah tu. Dan ada lagi ciri-ciri kenabian yang lain yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rahib Wahid tanyalah kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, kan, siapa budak ini? Adakah anak kau? Abu Talib kata, iya anak aku. Mustahil, dia kata. Kalau apa yang saya faham, ini bukan anak kau. Mustahil ayahnya masih hidup. Dia kata. Mustahil ayahnya. So maknanya di kalangan ahli kitab ni, mereka dah tahu dah tentang ciri-ciri watak-watak yang ada kepada seorang nabi dan rasul. Ayat tu. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diturunkan kepada mereka itu akan kitab, mereka itu mengenal akan Rasulullah sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Macam mana kena mereka kenal anak mereka? Mereka kenal Rasulullah SAW. Macam mana ciri-ciri yang ada kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya Abu Talib kata, betul, ini bukan anak aku. Ayahnya telah meninggal dunia. Ini adalah anak saudaraku. Kemudian Rahib Wahara tengok di belakang belikat Rasulullah SAW. Kat situ ditengok adanya tanda kenabian. Cop kenabian ada kepada Rasulullah SAW. Jadi zaman sekarang ni tak ada orang yang ada cop kenabian. Kalau ada yang kata aku ni seorang nabi, aku ni seorang rasul Melayu lah, macam-macam lah. Cuba tengok belakang ada tak cop kenabian? Ada? Ada tak ada? Tak ada. So kalau tak ada, maknanya dia bukan nabi lah. Ada tak dia mukjizat lain? Ada, boleh tak dia belah bulan? So dia belah bulan? Belah bulan pun tak boleh, kan? Yang boleh mungkinlah boleh belah buah temikai, boleh lah kot. Ni nak belah bulan ni, bukan senang. Kalau sebut dalam kitab-kitab berkenaan dengan khususiah, khasais ataupun khususiah kepada Rasulullah SAW dan juga mukjizat Nabi Muhammad SAW, kalau nak buang air, pokok-pokok tu akan melindungi Rasulullah SAW. Pokok-pokok itu kalau diperintah, Nabi kata datang kepada aku pokok tu akan tercabut akan datang tunduk kepada Rasulullah SAW. Nabi kalau nak pergi buang air, kan, batu-batu dan pokok-pokok akan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ada tak kamu pergi nak buang air dalam semak tu, tiba-tiba pokok bagi salam? Ada tak? Tiba-tiba bagi salam je nak? Mungkin jin kau kan? Tak tahulah. Nabi, pokok-pokok semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Okey, dah sampai. Dah cukup masanya. 1 jam Ustaz dah berkongsilah ceramah Ustaz kepada kamu semua. Mudah-mudahan dengan baik. Sebelum kita Ustaz sudahkan ceramah Ustaz, boleh tak kita berselawat sama-sama? Boleh tak? Boleh cikgu? Okey, semua bangun, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekejap sebelum Ustaz akhiri akan Ustaz punya ceramah, insya-Allah. Boleh? Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi walaika ya Rasul salam walaika ya Habib salam walaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fatafat minhul buduri misla husnika ma ra'ayna qatu ya wajhal sururi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta isru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad sahafi qaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Habis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Okay, boleh duduk. Alhamdulillah, selesailah saya punya ceramah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya pada Tuan Guru Besar lah, yang sudi menyambut Ustaz pada hari ini untuk menyampaikan ceramah. Dan kan mana yang lebih daripada Allah Ta'ala dan mana kurang itu di atas kelemahan diri sendiri. Ya. InsyaAllah kalau ada masa, insyaAllah kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.